Sebelum ni kita bahas tentang bagaimana bermulanya fahaman Syiah itu sehingga keluarnya Ja'fariyah, Imamiyah dan juga Ithna Asyariyah. Malam ni insya-Allah kita akan bahas kumpulan seterusnya, iaitu Al-Ismailiyah Al-Waqifah. Kemudian kita akan bahas Ghulat Syiah. Ghulat Syiah ni maksudnya ialah golongan ataupun kelompok yang melampau dalam Syiah, yang mana telah dikafirkan oleh sebahagian Syiah yang lain. Maknanya dalam Syiah ini ada isu kafir mengkafirkan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi malam ni kita mulakan dengan Al-Ismailiyah Al-Waqifah. Al-Ismailiyah Al-Waqifah ni apa dia? Iaitu golongan yang dianggap sebahagian daripada Syiah yang melampaui batas dan terkeluar daripada agama Islam. Maknanya nilai-nilai keislaman ataupun rukun Islam dan rukun iman sudah lagi tidak ada dalam kumpulan ini. Tapi dengan sebab mereka mendakwa mereka masih lagi seorang Muslim, sebahagian para ulama meletakkan mereka sebagai kumpulan yang menisbahkan diri sebagai Muslim, tetapi tidaklah mereka itu seorang ataupun orang Muslim lagi. Cuma dengan sebab dia dakwa dia Muslim. Dia macam isu yang berlaku di kawasan kita ni, bukan kawasan negara kita dah, maknanya kawasan Nusantara kita ni. Kalau kita tengok di tempat nama dia Champa di Kemboja ni, dia ada Islam Bani Cham, yang mana Islam itu ialah campuran di antara Brahmanis ataupun Hindu dengan Islam. Tapi mereka menisbahkan diri mereka sebagai Islam. Mereka kata mereka Islam, tapi sebenarnya mereka tidak lagi Islam. Mereka berpendapat, ini Ismailiyah Al-Waqifah, mereka berpendapat bahawa yang menjadi imam pada mereka ini ialah Ismail bin Ja'far As-Sadiq, anak kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Tetapi kalau kita tengok kumpulan kelompok Syiah Ithna Asyariyah, mereka tidak mengiktiraf Ismailiyah ini sebagai kelompok Syiah. Bahkan mereka tidak mengiktiraf Ismail bin Ja'far As-Sadiq itu ialah seorang imam ataupun ketua yang boleh dijadikan sebagai ikutan. Sebab selepas daripada meninggalnya ayahnya, iaitu Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala, Ismail ni anak kepada Ja'far As-Sadiq ni, dia bukanlah satu orang yang elok perangai dia. Dalam riwayat sebut Ismail ni seorang yang suka melakukan kerja-kerja maksiat, yang termasuk dalam perbuatan yang dia buat itu ialah dosa-dosa besar, antaranya minum arak dan sebagainya. Tetapi golongan yang angkat dia ni, iaitu golongan yang dinamakan dengan Al-Ismailiyah Al-Waqifah ini, mereka tetap menjadikan Ismail bin Ja'far As-Sadiq ini sebagai imam mereka selepas kewafatan Imam Ja'far As-Sadiq. Walaupun jelas di mata mereka Ismail ini melakukan benda-benda yang salah, dosa, dan dosa yang dilakukan ialah dosa yang fatal, dosa yang besar. Dan golongan yang angkat dia ni telah membuat berbagai-bagai takwilan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh Ismail bin Ja'far As-Sadiq ni. Antara takwilan yang masyhur terhadap maksiat-maksiat dilakukan oleh Ismail bin Ja'far As-Sadiq ni ialah mereka kumpulan Ismailiyah ni, dia kata apa? Dia kata tidak mengapa Ismail bin Ja'far As-Sadiq ni dia buat dosa besar, kerana dia seorang imam yang maksum. Kita pun tahu bahawasanya dalam Syiah ini memang mereka memaksumkan imam-imam mereka, khususnya imam 12 tu lah. Dan Ismail ni ialah zuriat daripada Imam Ja'far As-Sadiq, yang mana Ja'far As-Sadiq itu masuklah dalam senarai 12 imam itu. Jadi dia daripada keturunan imam 12. Okay. Jadi pengikut dia kata apa yang dia buat tu tak ada masalah pun. Dia minum arak ke, dia berzina ke, dia buat apa saja dosa, tak ada masalah sebab dia maksum. Sehingga ada yang kata kalau dia minum arak,
dia minum di bawah perkara yang berada di dalam ilmu Allah. Maknanya dia ni tidak tertakluk pada diri dia syariat. Ini ialah hujah yang kita biasa dengar mungkin pada mana-mana kelompok sesat, yang mana mungkin kelompok tu tak pun dinamakan ataupun digolongkan dengan Ismailiyah. Sebab kita akan tengok daripada Ismailiyah ni dia keluar macam-macam. Sebab tu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang mengasaskan akidah Asy'ariyah itu, dia memberi komentar terhadap kumpulan ini, iaitu kumpulan Ismailiyah ni. Yang mana dalam nukilan di sini dia sebut, dia kata daripada mazhab Ismailiyah ini lahirnya mazhab Qaramitah yang menganut ajaran batiniyah. Ini benda yang kita akan bincang pada malam ni. Dan ajaran batiniyah ini khususnya, ideanya itu bukan hanya ada dalam Syiah, bahkan ianya telah diambil oleh kelompok-kelompok lain, bahkan oleh agama-agama lain. Unsur-unsur kebatinan, nanti kita akan sebut sikit apa itu batiniyah. Ni kita nak sebut Ismailiyah dulu. Kemudian golongan Ismailiyah ni dia telah bertelingkah bila mana matinya Ismail bin Ja'far As-Sadiq ni. Kita nak buat macam mana? Kumpulan kita ni status dia macam mana? Ada di kalangan mereka berpendapat Ismail tu tak mati pun. Sebenarnya dia berpura-pura mati taqiyatan, dengan sebab menyelamatkan diri. Ada macam tu. Dia tak mati pun, tapi dia pura-pura mati. Pura-pura mati apa, dah kena kapan, kena timbul dengan tanah pun. Nak lari ke mana lagi? Tapi nak kata orang ni kalau dia tutup akal dia akan buatlah macam apa yang kita duk tengok daripada apa yang ada dalam kelompok Ismailiyah ini. Yang mana dia takut menjadi mangsa kezaliman kerajaan Abbasiyah pada waktu tu, dia pun mati secara taqiyah. Ada mati taqiyah ni, mati pura-pura, tak mati sepenuhnya lagi. Duk ingatlah cerita Ramli je ada mati pura-pura ni. Rupa-rupanya cerita betul, memang ada orang mati pura-pura. Ini pegangan sebahagiannya. Ada juga yang kedua, dia berpendapat sebenarnya Ismail bin Ja'far As-Sadiq tu memang dah mati pun. Dan selepas pada dia mati, kita kena ambil anak dia pula jadi imam kita. Dan ada juga yang ketiga, berpendapat bahawa yang menjadi imam selepas Ismail ialah anaknya Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Maknanya ada perpecahan pula lepas daripada kewafatan Ismail tu sendiri. Cuma nak katanya daripada kelompok ni keluarnya kelompok, diorang nisbahkan diri diorang sebagai Syiah, tapi diorang dikenali dengan nama Ismailiyah. Dan diorang bukanlah golongan yang mulut ni caci maki sahabat, tidak ada. Ismailiyah ianya lebih kepada unsur kebatinan, ianya lebih kepada zikir. Cuma zikir dia tu bukan zikir yang warid pada Nabi lah. Zikir dia menyebut nama imam diorang berpuluh ribu kali, bahkan jutaan kali. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ajaran-ajaran sesat di negara kita ni, dia ada jenis zikir nama Tok Guru tu. Idea tu datang daripada kelompok Ismailiyah. Tak caci maki, bukan caci maki sahabat, tapi mereka lebih kepada unsur zikir, meditasi, pertapaan. Mereka lebih dengan cara tu. Mereka tidak ada pakaian hitam, mereka tak semayang atas batu Karbala. Bukan macam Syiah-Syiah yang dominan, Syiah-Syiah yang umum orang tahu. Bukan. Mereka tidak ada pakaian, tidak ada rumah ibadat khusus, tak ada hauzah, tak ada apa. Tidak ada benda-benda seperti itu. Cuma mereka tahu ketua dia orang ialah Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Pecah tiga kelompok. Ada kata mati Ismail itu mati secara taqiyah. Ada kata mati betul, kita kena angkat anak dia menjadi imam kepada kita selepas daripada kewafatan ayahnya Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Lepas daripada itu kita nak bincang daripada Ismailiyah ni lah keluarnya kelompok yang disebut sebagai ghulat Syiah. Maknanya ulama-ulama Syiah ni, Syiah-Syiah yang orang kata apa, yang dianuti dan dipegang teorinya oleh kebanyakan Syiah di dunia ni. Contoh Syiah Ithna Asyariyah, ini yang paling dominan lah, ataupun kita sebut dengan Syiah Imamiyah ni. Ulama-ulama diorang yang dikenali dengan nama Ayatullah sekian-sekian nama ni,
Mereka sendiri ada perbahasan di kalangan mereka, dan mereka sendiri memerhati kelompok yang menisbahkan diri pada Syiah ni, adakah mereka betul Syiah? Macam kita lah sekarang, bila mana kita duduk dalam kalangan komuniti Muslim ni, kita akan bawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nak pegang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni banyak kelompok. Tak kiralah kelompok tu memang betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun kelompok tu hanya tunggang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah sahaja. Cuma nak katanya orang kata apa, pertaruhan ataupun pertarungan ideologi ni berlaku hatta dalam Syiah pun. Syiah tu sendiri tak betul lah, cuma dalam Syiah tu dia ada yang lagi tak betul, dan yang tak betul sikit ni dia buang yang dahsyatnya tak betul dia orang tu. Maknanya dia orang yang tebal kesesatannya, tebal penyelewengannya. Okay. Sini dia sebut ghulat Syiah itu ialah terdiri daripada kalangan mazhab Syiah yang telah dihukum keluar daripada Islam. Maknanya sama-sama Syiah, mereka telah keluarkan mereka ni sebagai Muslim, walaupun mereka mengaku sebagai penganut Islam, kerana fahaman yang menjadi pegangan mereka itu telah membatalkan akidah, iaitu perkara-perkara usul yang ada dalam Syiah itu sendiri. Antara mazhab-mazhab ataupun kelompok-kelompok, kita guna mazhab ni bukan nak kata dia tu macam mazhab fake yang kita belajar fiqh, tapi kita nak sebut supaya kita nampak pecahan dia saja. Secara umumnya tak boleh panggil mazhab. Mazhab ni ialah satu aliran pemikiran yang orang kata apa, yang ada sistem ataupun yang betul lah. Okay. Sini yang pertama sekali keluar daripada Ismailiyah ni, dia duduk bawah tu, bawah ghulat Syiah ni, ialah As-Sabaiyah. Ni kelompok pertama, ghulat, kelompok yang melampau. Mereka ialah penganut ajaran yang dibawa oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Yang ni hidup sezaman dengan Nabi. Yang mana Abdullah bin Sabah ini berasal daripada Yahudi, kemudiannya mengaku Islam. Ada dua pandangan, ada kata dia betul masuk Islam, ada kata dia munafik masuk Islam. Dia pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu ketika mana berlakunya bai'ah untuk mengangkat Ali sebagai Amirul Mukminin selepas daripada kewafatan Uthman bin Affan. Dia kata pada Ali, anta ilah, kamu adalah Tuhan, kamu adalah kamu dan kamu adalah Tuhan. Inilah orang yang mula-mula orang kata apa, mencetuskan idea kelompok Syiah itu, yakni kamulah Tuhan. Lalu dia pun dihalau ke kawasan Madain. Maknanya Ali halau dia sampai kawasan Madain. Madain ni di mana? Madain ni di Madinah hari ni, ataupun di Arab Saudi lah, yang kita sebut juga dengan nama Al-Hijr. Nama lainnya ialah Madain Saleh, tempat kaum Samud dikatakan situ, kaum Nabi Saleh. Okay. Dia telah menyebarkan ajarannya selepas wafatnya Ali radhiyallahu anhu. Di antara ajarannya ialah bahawa Nabi Yusha' bin Nun adalah orang yang diwasiatkan oleh Musa alaihi salam. Yusha' bin Nun ni ialah pembantu Nabi Musa, seorang Nabi. Para ulama sebut dia seorang Nabi, dan dia punya peranan tu ada disebut secara umum dalam surah Kahfi, tapi tak sebut nama, cuma sebut wa idh qala li fatahu la abrahu, kata Nabi Musa. Dan ketika mana Nabi Musa berkata kepada budaknya, aku tidak akan berhenti bermusafir untuk cari Khidir. Budak itu ialah Yusha' bin Nun. Jadi kata Abdullah bin Sabah ni, dia kata sebagaimana Musa telah mewasiatkan Yusha' bin Nun, maka begitu jugalah Ali itulah yang menerima wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang urusan umat ini. Lalu tumbuh daripadanya mazhab-mazhab melampau yang lain. Seterusnya, dia telah mendakwa bahawa Ali sebenarnya tidak mati. Selepas pada wafat Ali bin Abi Talib ni, dia kata sebenarnya dia tak mati. Dia akan datang bersama awan. Kepulan awan tu ialah Ali bin Abi Talib. Guruh ialah suaranya, kilat ialah senyumannya. Ini takwilan. Sebab tu saya kata ianya ialah batiniyah. Batiniyah ni maksud dia apa? Takwil zahir. Lawan kepada batin ni zahir. Zahir nampak awan lah.
Dia kata tak, tu bukan awal. Tu ialah Ali bin Abi Talib. Okey. Macam-macam kelompok Syiah, dia orang mentakwilkan kedatangan Ali bin Abi Talib. Ada yang kata Ali ni dia boleh menjelma dalam bentuk awan. Ada yang kata Ali boleh menjelma dalam bentuk singa. Bahkan perayaan kata apa, wujudkan satu orang pakai kostum singa ni dibuat pada hari Ashura di Karbala di Iraq. Sebab ada riwayat yang golongan Syiah ni pegang, waktu Husain bin Ali dibunuh dengan kejam di Karbala ni, waktu tu Ali bin Abi Talib dah wafat dah. Waktu dia punya kepala tu dah terpotong, sebab dalam riwayat terputus kepala kepala Husain bin Ali bin Abi Talib ni. Okay. Tiba-tiba datang satu singa, dia macam bukan nak makan badan Husain, dia macam meratak di tepi badan Husain itu. Maka golongan Syiah kata itulah jelmaan kepada Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ada perayaan seorang pakai kostum singa ni duduk atas macam stretcher yang hospital tu, ada orang bawa tandu tu, okay. Tengah duk berkumpul ramai, yang duk pakai kostum tu duk katuk kepala ni macam meratak. Macam meratak. Okay. Maknanya dikatakan Ali itu menjelma dalam bentuk singa. Ini ialah benda biasa yang ada dalam kelompok Syiah. Okay. Kemudian dia kata sini, apabila bumi dipenuhi dengan kezaliman, Ali akan turun meminumnya dengan keadilan. Maknanya Ali akan hapuskan. Kemudian disebut sini, kemudian dia telah membawa fahaman tanasukh al-arwah. Ini yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Tanasukh al-arwah, nama lainnya ialah reinkarnasi. Maksudnya ialah setelah nyawa tu tercabut ataupun roh tu tercabut pada jasad, orang yang telah mati, roh itu boleh berpindah pula ke jasad lain. Roh kita ni bila mana tercabut, mati dah, jasad tu dah ditanam, roh tu akan masuk dalam mana-mana badan yang dia orang nak, yang roh tu nak. Fahaman ini kalau kita tengok, ianya berasal daripada agama Majusi. Kemudian dia pergi kepada Hindu. Kemudian dia berlega dengan kumpulan Batiniyah. Dan dia orang percaya orang-orang jahat yang hidup di mana-mana zaman itu ialah roh orang-orang jahat pada zaman dulu. Orang-orang baik pada zaman sekarang itu ialah roh orang-orang baik pada zaman dulu. Jadi tubuh orang zaman sekarang ni roh orang lama. Macam tu. Dan boleh jadi juga roh orang baik atau orang jahat tu dia tak duduk dalam badan manusia, dia duduk dalam badan binatang pun boleh jadi. Benda ni adalah Hindu. Sebab tu tuan-tuan tengok di India ni dia macam-macam kuil ada. Dia ada kuil monyet. Maknanya bila mana Sami dia tengok monyet ni perangai elok sikit pada monyet lain. Tak curi buah mempelam orang apa semua, sebab sana ada juga mempelam dia. Okay. Tak curi, dia tunggu orang bagi. Sami dia buka buku takwilan dia, ni jelmaan pada dewa sekian-sekian, dewa Hanuman duduk dalam tu. Tempat monyet duduk situ dibangunkan kuil. Panggil nama kuil monyet. Dia akan sembah lah. Monyet akan datang, bawa kawan-kawan dia apa semua, makan free sebab dia orang akan dijamu. Okay. Ataupun tikus, boleh jadi. Ataupun dalam tubuh kanak-kanak tertentu yang ada keajaiban. Sebab kalau tengok di India ni, dia ada kelahiran-kelahiran yang pelik. Ada setengah-setengah kelahiran di India ni lahir budak tangan dia 4 ataupun 8, persis sama dengan patung dewa yang diorang duk buat. Wallahu alam, kenapa jadi macam tu kita pun tak tahu. Cuma diorang dengan agama Hindu diorang percaya ini adalah jelmaan dewa. Cuma saya tak ingatlah yang tangan 8, 6 tu apa namanya. Okay. Cuma nak katanya benda tu dianggap sebagai salah satu daripada bentuk reinkarnasi. Pemulangan balik roh lama ke dalam tubuh baru. Selagi tak hancur dunia ni, tak kiamat lagi, maka macam itulah. Sebab dia tidak ada konsep alam barzakh. Islam dia ada konsep alam barzakh. Roh tak akan pergi mana-mana dah.
Roh cuma akan duduk di alam barzah, kecuali roh orang yang mati syahid. Sebab ada hadis khusus, Nabi kata roh orang yang mati syahid, dia boleh berterbangan dalam syurga, bahkan dia boleh bertukar menjadi burung berwarna hijau. Tu ada hadis. Hadis tu menarik sebab apa? Hadis tu diriwayatkan oleh Imam Malik, daripada hadis tu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ambil pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil pada Imam Malik. Hadis tu dia punya sanad dia. Maknanya roh orang-orang yang berjihad, maknanya di kalangan ahlu Badar, orang yang mati di medan Uhud, ataupun orang-orang yang berperang selepas daripada kewafatan Nabi, kalau dia tu termasuk dalam golongan asyuhada, dia dapat. Roh yang lain dia tak akan ada apa-apa attach lagi dengan urusan di bumi ni. Cuma ada sebahagian para ulama mengatakan mereka masih lagi boleh melihat, tapi mereka tidak ada apa-apa urusan dengan penduduk bumi. Sebab dalilnya, antara yang sebut ni ialah Ibn Qayyim, dalilnya bila mana kita pergi kawasan perkuburan, apa ucapan yang Nabi ajar pada kita? Assalamualaikum ahlad diyaral mu'minin, salam sejahtera kepada kamu penduduk negeri orang-orang beriman, iaitu akhirat. Bentuk salam itu ialah bentuk salam pada orang hidup, bukan orang mati. Assalamualaikum ni ialah kita beri, sebab kita jumpa kawan pun kita sebut Assalamualaikum. Kawan kita yang tak mati lagi lah, kita pergi kawasan perkuburan pun kita sebut macam tu. Maknanya tidaklah disyariatkan untuk kita sampaikan salam, melainkan salam itu pasti didengar oleh pihak yang diberi. Itu yang disebut oleh Ibn Qayyim. Maknanya kalau kita pergi kawasan perkuburan, dalam arti kata lain, penghuni kubur yang duduk dalam alam barzah tu, dia boleh dengar lah. Sebab banyak hadis dalam bab ni. Antaranya hadis qar'i ni'al, bunyi derapan tapak kaki. Selepas berundurnya orang daripada kubur, selesai pengkebumian tu, si mati tu dia dengar bunyi tapak kaki tu, maka bermulalah soal jawab antara mungkar dan nakir dalam kubur tu. Maknanya nak sebut oleh kita, dia boleh dengar, tapi untuk dia balik rumah, dia tengok siapa yang kahwin dengan isteri dia, yang tu dia tak ada urusan lah. Dia nak tengok, oh dia ni beli kereta aku, Jahanam kereta aku, dia tak ada urusan. Ataupun dia balik nak tengok anak-anak dia buat jamuan laksa ke malam Jumaat, pulut kuning, pun tak ada urusan. Cuma boleh tak? Lagilah hadis-hadis. Orang Islam dia ada konsep alam barzah. Syiah dia tak ada konsep alam barzah. Atau mungkin ada, tapi dia tetap terima reinkarnasi ataupun tanasuh arwah. Macam Hindu dia terima, Majusi dia terima. Benda tu ada, benda tu wujud. Jadi kata Abdullah bin Sabah, jelmaan kepada Ali itu ialah awan. Bila mana kita tengok kepulan awan, tiba-tiba bunyi guruh tu suara dia, perintah dia. Tiba-tiba nyala kilat, maka itu ialah senyuman Ali bin Abi Talib. Ini dia dapat pada mana? Khayal seorang-seorang diri. Sebab apa dia boleh buat macam ni? Sebab dia ada pengaruh, dia ada pengikut Abdullah bin Sabah ni. Dan dia pun dulu ialah satu orang ahli sihir sebelum dia masuklah kumpulan Islam. Okay. Saya tengok antara trend manusia ni, dia boleh ikut satu orang, dia boleh tokohkan orang tu. Kebiasaannya orang tu ada kelebihan-kelebihan yang tak ada pada orang kebanyakan. Ni tak kira lah tokoh agama ke, tokoh politik ke, apa-apa semua, kebanyakannya dia ada kelebihan. Cuma antara kelebihan yang kebanyakan tokoh ni ada ialah kepetahan bercakap. Muka tak handsome tak apa, tapi petah bercakap boleh naik lah orang tu, boleh pergi jauh. Apatah lagi dia boleh buat benda-benda yang luar daripada kebiasaan orang. Macam Abdullah bin Sabah ni, dia boleh buat pertunjukan sihir dia sehingga orang rasa dia betul. Sama macam Musailimah Al-Kadzab, dia ada kelebihan dia. Orang nampak kelebihan, tapi ianya bukan kelebihan lah. Dan benda tu berterusan sampai zaman sekarang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang-orang yang menjadi ikutan orang ni, ataupun kita sebut bahasa sekarang dia panggil influencer ni, yang ada follower yang ramai, sebab zaman sekarang dia punya ukuran ialah di media sosial. Orang tak kira pada ilmu orang tu lah. Sebab zaman sekarang ni orang tengok live ni berapa view dia,
Lagi tak pecah mata merah dekat FB tu, tak kemas lagi orang tu. Lagi tak boleh nak accounting, tak boleh nak bilang lah. Orang tu kemas. Walaupun dia bercakap, benda tak ketahuan hala. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang-orang yang ada pengikut ni, macam tu lah kelebihan dia. Cuma kalau nak ikut dari segi viewer ni tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok, penonton di laman sosial ni untuk majlis-majlis agama ni memang tabiat dia tak ramai. Walaupun setengah-setengah ustaz dia mendabik dada, kuliah saya 11.5k, tak ramai. Sebab kalau tuan-tuan tengok video orang-orang muda main game, live dia main game dalam rumah dia, yang tu 15 ke 20k, tak ada kuliah, tak ada baca kitab pun, hanya sembang, bawa bas, bawa kereta, sembang bohong sikit, 20k. Ataupun pandai buat lawak, stand up comedy, duit pun dapat, viewer pun ramai. Stand up comedy ni antara program yang banyak di barat. Di Malaysia kita ni pun sebelum-sebelum ni ramai orang-orang ni dia nak jadi pelawak di atas pentas ni, sebab bayaran dia mahal. Sebab dia ada kelas-kelas bayaran dia berapa. Cuma saya nak katanya manusia ni dia sanggup bayar duit untuk dia pergi dengar lawak, dan lawak tu bohong je pun. Setengah-setengah pelakon-pelakon, saya tak kata lah, saya tak sebut nama pelakon, cuma pelakon-pelakon yang jadi stand up comedy ni, tiket untuk masuk tempat yang biasa jadi persembahan dia orang ni ialah di Istana Budaya di KL tu lah. Okay. Tiket yang first, maknanya yang bawah yang dekat tu, RM250 satu seat. Tuan-tuan, kuliah masjid ni kita tak letak bayaran apa pun orang nak datang. Dia nak duduk depan ni pun boleh, dia nak ambil kursi duduk sebelah saya pun tak apa, boleh masuk live sekali, tak ada bayaran apa-apa pun. Okay. Cuma manusia dia nak pergi dengar cerita bohong, lawak orang, dia sanggup bayar sampai 250, dia balik duit tu habis macam tu je. Lepas pada tu lapar, makan pula beli tepi jalan, minyak kereta lagi habis, tol lagi habis. Itulah kehidupan, realiti dunia hari ini. Macam itulah. Okay. Kemudian kita pergi kepada kelompok Ismailiyah yang kedua. Okay. Iaitu kelompok yang dinamakan dengan Ismailiyah. Tadi yang awal tadi kita sebut sebagai Ismailiyah Al-Waqifah, yang ni Ismailiyah. Pada awalnya mazhab ini seperti yang dijelaskan berhubung dengan Ismailiyah Al-Waqifah, iaitu mereka berpendapat bahawa imam mereka ialah Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Oleh itu, mereka berselisih faham dengan golongan yang menyatakan bahawa imam selepas Ja'far ialah Musa Al-Kazim. Maknanya selepas pada Imam Ja'far As-Sadiq ni, tak sepatutnya anak dia Ismail, sepatutnya pergi pada Musa Al-Kazim yang berpendirian sederhana, mengakui Imam Musa Al-Kazim. Mereka menyatakan bahawa Ismail menjadi imam yang di sampingnya dahulu seperti Hasan bin Ali, di mana anak-anaknya tidak harus menjadi imam apabila dia meninggal dunia. Ni problem takwilan kumpulan diorang lah. Tetapi golongan Ismailiyah ini berpendapat bahawa Ismail juga terus meninggalkan pusaka menjadi imam kepada anak-anaknya, seperti juga Husain bin Ali. Ada juga di kalangan mereka yang berpendapat bahawa Ja'far melantik Musa sebagai penggantinya kerana taqiyah untuk memelihara keselamatan Ismail. Yang sebenar menjadi imam ialah Ismail, bukannya Musa. Masih lagi isu nak pertahan siapa nak jadi imam lepas wafatnya Ja'far As-Sadiq. Yang nak jadi imam tu adakah Musa Al-Kazim yang rapat waktu hayat dia dengan waktu hayat Ja'far As-Sadiq dengan Musa Al-Kazim ni, ataupun anak dia? Akidah mereka terkeluar daripada Islam kerana diresapi oleh perkara-perkara yang membatalkan akidah seperti meminda syariat Allah. Mereka berpecah lagi kepada beberapa mazhab. Okay. Mazhab yang paling ramai dan paling kuat dalam Ismailiyah ni namanya ialah Al-Batiniyah. Dan Batiniyah ni dia dah bergerak merentasi Syiah dah. Dia dah masuk dalam Sunni, bahkan dah masuk dalam Yahudi dan Kristian pun. Golongan ini digelarkan dengan nama Al-Batiniyah kerana mereka berkata bahawa syariat Allah itu ada zahir dan ada batinnya. Semua ni ada zahir ada batin, dia tak ada zahir saja. Begitu juga dengan ayat Quran dan hadis Rasulullah, ada zahir ada batinnya. Lalu mereka mentakwil ayat-ayat Allah dan hadis Rasul dengan cara menyeleweng daripada maknanya yang sebenar.
seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan ulama yang muktabar. Mereka mendakwa bahawa imam itu ada yang tersembunyi. Ini kelompok Batiniyah Syiah. Di antara akidah mereka seperti yang dinyatakan di dalam kitab mereka ialah bahawa Allah menjadikan dirinya sendiri. Okay. Kalau tuan-tuan tengok, aliran Batiniyah ni lah aliran yang tak asing di Malaysia ni. Okay. Saya kena cerita pada awal benda ni. Pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya kita orang Melayu, bangsa Melayu ini menerima juga agama-agama lain selain pada agama Islam. Walaupun ada pengkaji sejarah dia nak kata agama Islam ni lama bertapak di tanah Melayu ni. Hatta ada yang nak mengaitkan dengan zaman sahabat pun. Tapi sebenarnya dakwaan-dakwaan itu sangat rapuh. Hatta ada orang dia nak gunakan monumen batu bersurat di Terengganu tu sebab ayat-ayat dalam batu bersurat tu yang asli duduk di Museum KL. Yang ada di Terengganu tu replika je. Okey. Yang mana kau tengok waktu penemuan batu bersurat Terengganu ni, ianya batu apa? Ianya ialah sejenis batu hampar yang dijadikan sebagai tempat basuh kaki nak naik tangga surau. Itu asal batu bersurat. Maknanya dia dah tertanam lama, tak ada orang peduli pun, sehingga datang pengkaji mana perasan batu ni lain sikit pada batu lain. Cek punya cek, ada pahatan perkataan situ. Ada yang mengatakan itu ialah undang-undang Islam yang telah diguna pakai oleh masyarakat Melayu di kawasan mana tak diketahui. Cuma dia duduk di kawasan Kuala Berang di Terengganu. Kuala Berang ni hulu Terengganu. Sebab sebelum keluarnya pelabuhan Selat Melaka ni, antara pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan ialah Kuala Berang, Terengganu. Sebab kawasan tu memang kawasan sungai pun. Dan kawasan tu pun orang Terengganu dia tak bercakap. Saya sendiri orang Terengganu. Orang Terengganu di Kuala Berang dia punya lorak Terengganu dia berbeza jauh pada orang Terengganu di daerah lain. Jauh yang sangat-sangat, kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan akan perasan jauh lah. Dia macam orang Perlis yang duduk kawasan Perlis Utara dengar orang Perlis Selatan. Orang Perlis Selatan dengar Perlis Utara bercakap. Orang belah Habi, Padang Melangit, Mata Ayak apa semua tu, dia punya kata apa, pelet ke arah Siam lebih kuat lagi. Dia tak sama macam Kedah, lorak utara Kedah ataupun Penang. Okay. Tapi dia still bunyi utara lah. Tapi di Terengganu ni, lorak hulu Terengganu, saya sendiri pun tak faham. Saya tak kerti nak buat contoh. Tuan-tuan carilah dalam YouTube. Dulu di radio Terengganu ni dia ada satu slot puisi bahasa lorak Kuala Berang. Tuan-tuan dengar entah apa mantra Siam pun apa tak tahu. Okay. Tapi dia lorak yang deklamasi tu. Dan sekarang ni dia punya orang kata apa, pemeliharaan lorak tu tak begitu ketara sangat. Sebab anak-anak muda dia dah tak bercakap dengan bahasa tu pun. Orang-orang yang tua sangat dia bercakap. Orang-orang yang dekat dengan Pengkalan Gawi dekat dengan Tasik Kenyir, orang-orang yang kawasan-kawasan Tasik tu lah, kawasan Jenagor apa semua, masih lagi bercakap dengan bahasa tu. Cuma nak katanya di situ ada satu kubur Syarif apa saya tak ingat. Tapi dia ni dikatakan keturunan Nabi yang datang duduk di Terengganu tu. Dan dia tu dikatakan antara pendakwah yang awal datang. Dia ada kubur khusus lah. Orang kata apa, dibuat sebagai tempat yang elok lah situ. Okay. Jadi daripada itulah dikatakan kerajaan Islam tertegak di daerah itu. Sebab kalau kita tengok batu bersurat tu, dia punya bahasa ialah bahasa Sanskrit tu. Bukan Sanskrit yang orang-orang Sami Hindu yang duk belajar sekarang ni. Sanskrit yang lagi lama daripada Sanskrit yang orang duk belajar sekarang ni. Okay. Dalam tu kita boleh tengoklah, dia adalah buku-buku, kita boleh tengok buku-buku yang kaji dalam bab ni. Okay. Ada ahli sejarah mengatakan agama Islam ialah agama yang awal juga datang. Okay, tak apalah. Cuma nak katanya Islam bertapak duduk dalam pahaman pemerintah, maknanya raja menganut Islam itu ialah pada abad 13, 14 dan 15. Ada yang kata belum pada tu lagi sebenarnya. Sebelum 1000 Masihi lagi dah ada. Okey. Kita andaikan adalah Islam pada waktu tu. Tapi tak dinafikan orang Melayu juga ramai pada waktu itu ialah beragama Hindu. Ni saya nak kait dengan Batiniyah. Okey. Batiniyah di Malaysia bukan Batiniyah Syiah. Batiniyah di Malaysia dikenali dengan nama ajaran ilmu hakikat ataupun ilmu makrifat. Itu Batiniyah di Malaysia.
yang mana dulu dinamakan dengan nama ajaran Haji Ahmad Laksmana Al-Kelantani melalui kitab dia Hakikat Insan. Dan dia ada yang lebih awal lagi daripada kitab Hakikat Insan yang berlega di tanah Melayu daripada kelompok Batiniyah ni, iaitu kitab Hidayatul Anwar yang ditulis oleh Said Jamalul Lail. Tapi bukan kena-mengena dengan kerabat Raja Perlis. Sebab kalau kita baca keturunan Jamalul Lail ni, dia ada dua cabang. Satu cabang yang sampai ke sini, satu cabang yang singgah di Riau, Indonesia. Okay. Yang tu ada lain sikit lah dia punya pembawaan agama dia orang. Okay. Cuma nak katanya ialah itu kitab awal. Okay. Waktu orang Melayu duduk dalam agama Hindu ni, andailah kata ada Islam, tapi tak semua tempat juga Islam. Okay. Waktu orang Melayu dengan agama Hindu, mazhab apa yang dipegang oleh orang Melayu? Itu benda yang kita kena bincang dulu untuk kita boleh faham macam mana boleh terkena orang Melayu dengan ajaran Batiniyah ni, dan ada orang minat, dan ada orang pegang, dan ada orang percaya. Sebab satu-satu ajaran itu dianuti oleh satu masyarakat, ianya biasanya dengan sebab ajaran itu, pahaman itu telah membentuk cara bermasyarakat ataupun tamadun di kawasan tu. Kita tahu bahawasanya tanah Melayu ni antara tamadun yang besar ialah tamadun yang mengangkat agama Hindu sebagai agama utama. Bukan Majapahit dia Buddha. Cuma nak katanya adalah kerajaan-kerajaan lain. Macam kerajaan Kedah tua sebelum terima Islam. Sebab tu kalau tuan tengok nama-nama raja-raja Kedah yang lapis-lapis atas, yang atas-atas ni, nama dia macam mana? Praong Mahadi Pusat. Tak ada bunyi Riayatuddin ke apa-apa semua, Alauddin, tak ada. Yang tu lepas Islam. Ada yang kata lepas datang Abdullah Al-Qumairi apa semua. Itu kita bukan nak bincang itu. Cuma saya nak kata ialah Hindu jenis apa yang dipegang? Hindu yang diamalkan oleh orang Melayu ialah Hindu yang bukan macam mana yang kita tengok yang diamalkan di India, yang ada kuil, ada patung. Kalau nak buat patung Hanuman besar, kalau nak buat patung Siva besar macam di Batu Cave, bukan aliran itu yang di tanah Melayu. Aliran tanah Melayu ialah candi saja, tak ada apa-apa patung, duduk dalam tu meditasi. Itu aliran Hindu dulu. Yang paling mirip hari ni ialah di Bali, di Indonesia tu. Okay. Sebab tu kita tengok di Bali dia tak sama pengamalan dia macam Hindu ataupun India di Sungai Gangga di India, tak sama. Dia orang lain. Dia orang tak, di Bali ni tak ada nama hari Taipusam, tak ada. Galah Kawadi naik tangga sampai 300, tak ada. Bahkan di Bali ni dia ada hari dia panggil hari Nyepi. Tak ada orang, sunyi, duduk dalam rumah ni semua. Dia orang lebih suka pada meditasi. Sebab tu kalau tengok Batiniyah ni dia banyak unsur meditasi. Sebab kesan ajaran lama tu ditarik. Lepas tu dia ada version yang dekat dengan Islam, iaitu Batiniyah. Sebab itulah dia mudah masuk. Sebab Hindu yang dipegang oleh orang Melayu dulu ialah Hindu yang kita kata aliran Sufism dan Mistism. Bukan Sufi yang Sufi tasawuf tu. Saya guna istilah tu nak bagi nampak ialah jenis yang zuhud, jenis yang orang kata apa, lebih hidup sebagai satu orang yang minimalis. Itu. Sebab itulah dia attach dengan ajaran Batiniyah tu sendiri. Okay. Kemudian kita tengok apa yang disebut sini. Antara benda yang disebut dalam kelompok Batiniyah ni, Allah Ta'ala itu menjadikan dirinya sendiri, kemudian mentadbir alam ini. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ada satu orang penceramah tu dah difatwakan oleh beberapa buah majlis fatwa negeri-negeri di Malaysia ni sebagai ajaran yang menyeleweng ataupun ajaran yang tak betul. Dan dia tu banyak video-video YouTube dia. Dia dulu kerja di Langkawi. Okay. Dia pernah orang tanya pada dia soalan, boleh tak terangkan Tuhan itu apa? Cara dia terang ialah teori Batiniyah. Dia kata Tuhan ni sebelum dia namakan diri dia Allah, dia tak ada nama. Dia cuma ada ana, anta, ana, tu saja. Lepas daripada dia jadikan diri dia tu ada nama Allah Ta'ala, dia nak dan dia berkehendak diri dia dikenali, lalu dia jadikan Muhammad, tak jadikan Adam lagi. Okay. Cuma yang Batiniyah Syiah dia lagi dahsyat, lagi kau dia punya karut dia tu.
pekat. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab Syiah ni yang menjadi sumber induk hadis-hadis dia orang akan cerita penciptaan Allah Taala ni sebelum dia buat dunia ni, dia buat alam semesta apa semua ni, dia buat apa dulu? Kelompok Batiniyah dia percaya sebelum Tuhan buat alam ni, Tuhan buat burung merak dulu. Buat burung merak tu, bila mana Tuhan pandang burung merak tu malu, sehingga burung merak tu berpeluh, daripada peluh dia menitik, titisan pertama jadi malaikat, titisan kedua jadi nabi. Sakanlah hadis dia tu. Titisan ketiga jadi planet itu. Tapi nak katanya burung merak dulu. Sebab tu kita akan tengok unsur burung merak ni kadang-kadang ada bagi setengah golongan Syiah. Kalau tuan-tuan perasan kan, kubur-kubur ke, pintu hauzah dia orang ke, dia orang akan selit bulu burung merak sikit. Mungkin itu adaptasi daripada makhluk pertama yang diciptakan. Wallahu alam, itu semua hadis-hadis yang direka, hadis-hadis yang bagi nampak thriller, bagi nampak rumit tentang diri Allah Ta'ala tu. Kemudian Allah Ta'ala mentadbir alam ini. Mereka juga menafikan mukjizat, menafikan turunnya malaikat yang membawa wahyu dari langit. Mereka menuduh Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam adalah orang-orang yang mahu jawatan dan menjadi ketua semata-mata. Ini Batiniyah Syiah. Mereka berpendapat bahawa hukum-hukum syariat itu boleh ditakwil. Yang ni tak ada pada Batiniyah Melayu. Tak ada. Cuma dalam Batiniyah Melayu, kalau kita tengok dalam buku Hakikat Insan Haji Ahmad Laksmana, waktu dia bahaskan pada pendahuluan buku, dia kata sebagaimana Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada sebahagian Nabi, antaranya boleh memahami bahasa haiwan, boleh menggerakkan sesuatu daripada satu tempat ke satu tempat, boleh terbang, boleh itu ini, yang tu kita pun boleh dapat. Itu antara yang dia sebut. Kita beri laluan azan dulu. Syiah ni, iaitu mereka menolak mukjizat dan menuduh Nabi, Rasul semua ni orang yang nakkan jawatan dan nak jadi ketua semata-mata. Mereka berpendapat bahawa hukum-hukum syariat itu boleh ditakwil. Sembahyang ditakwil dengan taat kepada imam. Haji itu ialah menziarahi kubur imam. Puasa itu ialah menahan rahasia. Menahan rahasia ni apa benda? Taqiyah. Di hadapan kelompok yang bukan Syiah lah. Imam mereka juga berkata, sesiapa yang tahu makna hakikat ibadah, gugurlah fardu ibadat darinya dengan mentakwilkan firman Allah Ta'ala. Yang ni dalam Batiniyah tempat kita ni ada unsur ini. Dan mereka berdalilkan ayat 99 surah Al-Hijr. Allah Ta'ala sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan. Maknanya bila mana iman dah mantap, dah yakin, tak ada lah segala ibadah. Sebenarnya maksud yakin situ ialah al-maut, kematian. Okay. Jadi ini ialah takwilan-takwilan yang dibuat oleh kelompok Batiniyah untuk mengelirukan agama. Okay. Cuma kesimpulan akhir saya nak sebut, kita masih panjang lagi bab Batiniyah ni. Okay. Nanti kita akan sambung pada kali akan datang. Kelompok ini wujud sebenarnya ialah untuk mengeluarkan diri daripada syariat Islam, tapi tidak mahu, kata apa? Tidak mahu nampak diri itu sebagai bukan Islam, tapi tak nak pegang semua, kata apa? Semua ajaran Islam. Nak keluarkan diri pada syariat, tapi tak nak nampak sebagai orang yang murtad. Itulah yang kita boleh tengok daripada daripada kelompok Syiah Batiniyah ni. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ je, dan insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang, dan kita akan sambung lagi pada perbahasan Batiniyah ni lah. Okay. Jadi setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.